Okay guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, hari ni Joker ada something yang special. Ya, Joker dapat interview seorang bekas pelatih STB dan juga dia pernah dirogoh 13 orang dan boyfriend dia pernah nak jual dia. So memang menarik ya. So Joker harapkan cerita ni dapat jadi satu iktibar dan satu pengajaran dekat hampa dekat rumah. Joker cuba buat yang terbaik untuk apa. Apa-apa jangan lupa subscribe, like and share video ni Joker. Apa tiap cerita ni sila layan. Memang best. Ya. Joker tak tahu apa nak cakap. Jom kita bersama dengan Mina. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita bersama dengan ikon kita, Abang Don Aiman seperti biasa daripada Love Family Senang Berhad. Dan hari ini kita ada misteri seorang tetamu misteri kita yang bernama Minah, bukan nama sebenar. Minah bin Sunnah. Dalam penciptaan dia agak kita semua dapat buat, orang cakap apa, dapat jadikan satu pengajaran yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin semua orang tak beruntung. Semua dipilih jalan, semua kita ni dah tertulis jalan kita. So bersama saya Joker Coach Channel. Okey bos, sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share. Dan saya kembalikan kepada Abang Don Aiman, dipersilakan dengan segala hormatnya. Abang Don Aiman Love Family. Terima kasih Joker kerana masih lagi tak jemput-jemput invite saya untuk menjadi panel hakim dan netizen di luar sana untuk merungkaikan bermasalah budak-budak zaman sini. OOTD. Okey. Sekarang kita bersama Aminah, bukan nama sebenar. Alhamdulillah hari ni first time Joker aku bawa perempuan dalam konten dia. So kali ni kita akan berkongsi dan merungkai apa yang dah terjadi dan dalam kehidupan dia selama dia duduk di SBT. So bolehlah Aminah, bukan nama sebenar, berkongsi sikit macam mana maksudnya awak punya pengalaman hidup sebelum pergi ke SBT. Boleh kongsi tak macam mana awak boleh masuk SBT tu? Kesalahan apa yang awak buat sampai masuk ke situ? Saya kesalahan pun kes lari rumah 46 golongan A. 46. Oh, okey. So lari rumah tu pertama kali ke ataupun berulang kali? Berulang kali. Berapa kali tu? Lebih daripada 10 kali. Lebih 10 kali. Itu yang buat laporan tu siapa? Mak dengan ayah. Mak dengan ayah. So disebabkan lari rumah tu, dia report Minah kena hantar terus pergi ke SBT. Mak just report lari rumah. Masa tu tak dapat ketangkap lagi lah. Saya lari lagi masa tu. Okay. Lepas tu macam mana cerita dia boleh masuk SBT tu? Polis tangkap kat rumah ke? Tak. Saya nak tahu kes menarik awak kat SBT tu macam mana? Berapa lama awak kat dalam? STB. Yang STB. STB. STB saya ada dua saya masuk. Satu dekat Melaka, satu kat Terengganu. Melaka berapa lama? Melaka tu sepatutnya setahun. Tapi pengawasan saya kat situ, saya baik anak saya, so dapat 7 bulan. 7 bulan. Nampak kat dalam. Oh, baik. Ni macam mana kat luar jadi jahanam ni? Saya tak tahu lah kenapa tu. Lepas tu yang awak duduk paling lama antara Terengganu dengan Melaka, mana paling lama? Paling lama Terengganu, 3 tahun. 3 tahun awak buang masa. 3 tahun tu apa awak buat? Dalam masa 3 tahun, first time sampai, apa awak buat? 3 tahun, first saya sampai situ, saya niat tu memanglah redha je kan masuk situ. Tapi So, pengalaman pertama kali masuk tu, mula-mula sampai tu, kena bayar yuran ke? itu memang tak ada yuran lah. Dia nak masuk sekolah tu bukan macam orang boleh masuk, kena naik mahkamah dulu lah. Orang yang bersalah di masa tu. Masuk abang bukan yuran bayar, masuk dulu yuran dia orang adakah warden pop tumbuk dulu ke? Tak ada. Ration. Time saya masuk je, saya kena terus pergi pejabat orang, kena kenalkan diri apa tu. Payung. Masuk payung. So kat dalam sana macam mana awak masuk? First day masuk? First day masuk, saya rasa takut lah. Takut orang bully saya ke apa ke. Tapi hakikat tak ada lah kat situ. Takkan awak hari pertama tak kena ration Tak. budak-budak tu? Tak ada. Diorang just tanya saya umur, lepas tu apa, kesalahan apa, masuk sini, lama, duduk mana, apa semua itu je. So, pertama kali awak sampai tu memang awak tak ada kawan-kawan daripada sampai lah, memang awak stand seorang lah?
Sampai sana saya ada kawan-kawan lah, kakak angkat saya pada luar masuk. Itu orang tarik saya. Sebab tu saya tak ada kena bully ke apa, semua tak ada. Maksudnya betul lah cakap Joker ada payung lah kat dalam. Ada payung. Oh, so selama 3 tahun awak kat dalam sana, tak ada ke macam awak macam ada nampak depan mata ataupun awak sendiri ke macam perempuan, macam lelaki kita tahu ada game fight, macam perempuan ada tak game fight kat dalam? Ada. Diorang main sparring. Diorang Sparring? gaduh. Diorang sparring. Hebat. So sparring dia orang selalu dia macam dia bergaduh berpuncakan apa? Habuk ke atau bergaduh? Diorang berpuncakan lesbian. Kebanyakan lesbian. Lesbian Tapi kat dalam tak panggil lesbian. Orang panggil cinta dunia laknat. Cinta dunia laknat. Laknat musibat lah. Laknat. Cinta dunia laknat. CDL short form dia. Oh, CDL Laknat musibat lah Sat. Dah macam lesen kereta. CDL Joker. CDL lah. Cinta CDL awak tukar dekat kereta abang tuan boleh. Murah sikit nak bayar rotek. Itulah CDL lah. Okey. CDL. Okey, selalunya macam awak kat dalam sana, awak pun ada adik juga ke? Saya kat dalam sana, saya ada lesbian. Saya ada adik, saya ada mak, saya ada ayah, atuk, nenek, semua ada kat situ. Diorang adik-beradik, diorang bercampur. Betul, saya faham. Soalan sensitif sikit. So, awak pun pernah melakukan persetubuhan lah selama kat dalam tu? Pernah. Dia selalu kalau macam ramai-ramai ke ataupun seorang-seorang. Contoh macam awak nak ni, tiba junior ni lawa pula, monggel pula. Okay, aku nak kau malam ni. Macam mana nak declare kat dia, kita nak dia? Itu, kita orang bermula daripada adik angkat. Adik angkat terangkat lah. Bermula pada adik angkat. Sebulan 2 tu, mula dah luar aku dah lama kan ni. Lepas tu, orang start dah kat situ CDL. Berpatah perkata macam ni. Berpatah Melayu berkata macam ni dah. Budak OOTD. Adik angkat lama-lama terangkat. Okey, teruskan. Oh. So, kalau katakan macam kebanyakan saya tahu penggemar lelaki dia sukanya kalau perempuan, kalau kita tanya empat ni, selalu projek tu kat mana? Projek tu kalau dorang rasa macam dorang diri tu berani, dorang buat betul-betul atas katil dorang, tempat dorang. Oh, macam korang ada katil lah, double decker kan? Dalamnya. Kalau macam Terengganu, dia macam satu punya tu je. Bukan double decker punya. Oh. Tu ibaratnya kalau macam yang dia gini dia panggil kes liwat. Kalau kat sana panggil kes apa? Liwat juga? Korek. 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 Tak korek lah macam ni. Garing. Korek. Orang panggil korek. Korek. So, selama awak ada buat benda-benda macam tu depan mata awak, ada tak yang gantoi dengan warden? Depan mata tak ada. Tapi orang baru ada kat warden tu ada. Tu kalau tu apa hukuman dia orang tu kalau kena kantoi korek tau? Kalau kantoi korek, dia terpulang ikut pada warden. Selama masuk lokap 2 bulan ataupun kena bagi denda. Denda macam cuci longkang, kena ketuk ketambih 40 kali, kena libas kena getah pahit. Oh, dia tak kena korek balik Sama dah. lah. Kira warden tak korek dia balik Tak. dah. Oh, okey. Tak. Oh, ingat warden pun korek. Oh, Kau tak. warden korek balik. So, sepanjang awak, pelibatan awak dekat dalam SPB tu, selama 3 tahun, kat dalam tu awak jumpa yang semua kes macam awak, kes lari rumah ke ataupun kes bunuh ada, dadah ada? Kes dadah ada, curi coklat ada, kes bunuh ada. Bunuh tu tak ada. Bunuh dia macam ugut nak bunuh. Ugut nak bunuh. So, kalau kata kat dalam tu, makanan korang apa? Lepas tu harian, rutin hari-hari tu. Bangun pagi kena buat apa? Subuh kena bangun tak? Sampailah malam macam mana tu? Rutin harian kita orang pagi kena bangun pukul 5. Masing-masing 4 jam kena bangun pukul 5 pagi. Lepas tu mandi apa semua siap-siap sementara tunggu pagar dom buka. Lepas tu diorang pergi surau lah, solat subuh. Sebelum nak solat subuh tu, kita orang kena baca manzil. Kena baca, dia ikut pada staff lah, suruh baca manzil ke sebelum subuh. Kena baca surah ke apa semua sebelum subuh. Manzil. Okay, selepas bangun subuh tu semua, apa? Lepas makan breakfast ke mana pula? Masuk kelas bengkel ke? Lepas subuh tu kami kena polling, ambil kiraan apa semua. Lepas tu kita orang tidur sekejap. Daripada pukul 7 sampai pukul 7.30, tidur sekejap. Dekat surau tu juga, sementara tunggu sarapan pagi. Sarapan apa kat dalam sana?
Sarapan dia ikut hari. Kalau macam dia ada hari dia, kita orang kadang-kadang makan bubur nasi, makan nasi lemak. Korek bang. Makan Tapi sana buat- korek. Makan sana memang korek. Tapi tiba-tiba pula kalau katakan kita lapar tu, macam malam lapar, macam mana nak makan tu? Kalau malam tu lapar, tapi kita dah habis makan malam, dah masuk dam. Kalau kita lapar juga, itu memang tak dapat makanan lah. Kita kena pandai-pandai kena seluduk makanan. Seluduk bawa masuk dam. Seluduk lah. Tu kalau kantoi apa kena tu? Itu kalau kantoi kita orang kena denda. Ikut pada staff yang jaga malam. Kalau dia rasa nak pergi lokap lah seminggu. Kalau tak, kena denda. Oh. STB ni dengan penjara sama ke bagi awak? Tak sama. Tak sama lagi. STB ni lagi baik lah. STB ni lagi baik lah. Nak dikatakan handigan ni, STB dengan asrama anak. STB ni bahagian nombor 2. Oh, okey. Okey, Mina. Tadi Abah dah tahu dah lepas breakfast semua tu semua. Lepas tu, lepas semuanya selesai, Mina terus pergi ke kelas belajar ke apa? Terus pergi kelas belajar. Sampai pukul berapa tu? Itu sampai pukul 1:30. 1:30. Okey, lepas 1:30 tu dah boleh balik kan, dong? Bebas tak? Tak, kena polling, kena makan tengah hari, solat zuhur. Oh. Selepas tu kena tidur kat surau sampailah tunggu solat asar. Dia umur paling kecil kat dalam tu, umur berapa? Umur paling kecil pun paling ada 13 tahun. Itu paling kecil, 13. Paling tua? Paling tua dalam 22. Oh, dia memang limit sampai 22 kan? 22. Oh, so sepanjang kalau kat sana lah kan, Mina punya pengalaman macam perhimpunan tu semua ke apa kan, macam kalau nak jadi game fight kat perhimpunan tu macam mana? Ada tak pernah jadi game fight? Itu tak pernah sebab diorang kat situ respect staff-staff yang jaga kat depan. Oh, dia baik sikit. Dia baik sikit. Diorang kalau nak gaduh, diorang gaduh belakang-belakang. Gaduh belakang-belakang. Okey lah. Lepas tu pula, bila dah keluar STB ni, macam mana kehidupan Mina selepas tu? Masa saya keluar pada STB, 3 hari je lah saya bertahan kat rumah. After 3 hari tu, saya dah terus macam susul kerana saya berubah. Macam yang sebelum ni. Okey, boleh tak? Sebab sebelum kita rekod ni, Mina, abang dengan Joker yang sebelum ni, Mina boleh jadi macam ni pun disebabkan kisah silam Mina. Disebabkan Mina cakap Mina kena jual oleh boyfriend Mina kepada 13 orang lelaki. Betul tak? Yang Mina pernah cerita tu. So, boleh kongsi tak macam mana boleh berlakunya benda tu? Mina start, Mina jadi macam ni dah. Saya jadi macam ni sebab masa tu saya duduk kat satu rumah flat. Okey. Dalam satu rumah flat tu semua campur family dia, ada mak dia, kakak dia, abang dia, yang adik-beradik dalam tu nak katakan total lebih kurang dalam 10 orang. Dalam 10 orang tu semuanya isap batu. Alamak. Saya jujur lah, lepas saya keluar pada STB tu, saya terus kenal dengan benda-benda macam ni, terutamanya batu. So saya pun sekali isap batu kat situ. Uish. Start pada masa tu jugalah saya hampir nak kena jual. Tapi dah kata saya... Yang awak cakap yang 13 orang tu, tahun bila tu? Yang kes tu bergila-gila. Itu dia baru lagi kes ni. Baru. So dah buat report polis? Itu saya tak buat report polis lah. Tu berkenaan diri saya jugalah. Saya waktu tu semua kalau saya buat report saya ke dalam juga. Oh, maksudnya apa pun itu saya tak buat report. rela lah. Tak. Saya tak kena, saya hampir nak kena jual. Tapi yang time saya kena tu memang saya rela. Tapi yang diorang plan nak jual itu saya tak rela. Itu saya terus lari pada tempat tu. Ini ada satu cerita, soalan panas sikit lah. Yang sebelum kita nak bagi awak interview pun, kita ada tanya dulu sebelum interview apa semua ni. Yang awak cakap paling latest, awak telah dirogol oleh bekas pelajar handle geni. Kalau tak silap. Betul tak juga? Kalau tak silap lah. Betul tak juga? Ya. So boleh kongsi tak? Sebab kes tu baru lagi awak cakap. Nama dia tak perlu mention lah. Boleh cerita macam mana kejadian tu berlaku? Kejadian tu berlaku masa jam 3 petang. Dia ada call saya. Dia kata, hello, kau dekat mana? Saya cakap lah dekat rumah. Kau tak kerja ke hari ni? Tak. Busy ke? Saya cakap tak. Jom keluar dengan aku tak lepak. Aku ada benda nak cakap dengan kau ni. Tadi saya cakap macam ni, nak lepak mana? Hujan ni, tak apa. Aku datang rumah kau naik motor, nanti aku teman kau. Nanti kau ikut aku saya naik motor, pergi ambil kereta. Tu
Tahu-tahu dia dah sampai depan rumah saya. Saya pun nak cancel keluar tak boleh sebab kesian dia datang pun semua dah hujan. So saya pun naik motor dengan dia. Saya naik motor dengan dia pergilah ambil kereta. Bukan ambil kereta tau, dia melencong ke tempat lain. Melencong ke tempat lain, dia bawa kat saya dekat satu tempat yang terbiar. Tapi tempat tu tak ada pintu, dia dinding, tak ada pintu. Tempat tu memang kawasan terbiar. Dengan pasir-pasir, dengan sampah-sampah, dengan paku-paku, papan yang terbiar. Lepas tu yang si lelaki ni, dia ungkit kisah silam saya yang lama, yang sebelum ni dia kata, aku pernah dengar cerita kau nak main dengan lelaki, naik kat barang apa semua. Orang kata kau ni okey lah kalau buat ni apa semua kan. Aku dah lama nak try kau. Lepas tu dia terus ngap saya. Dia terus raba saya kat situ, lepas tu terjadilah benda tu kat situ. Dia terus rogol saya. Ketika berlakunya benda tu, takkan orang tak ada? Situ memang tak ada orang. Tak ada orang lalu-lalang ke pun tak ada. Itu memang kawasan yang sunyi. Kenapa awak tak lari time dia buat macam tu? Tak menjerit lari? Saya dah jerit. Dia menggunakan kerasan. Masa tu dia lepas isap batu. Oh, so Kalau lepas tak. time dia pegang awak tu, apa yang dia cakap kat awak time tu? Weh, aku bagi kau 1K, kau layan aku. Aku bagi kau barang 1G, kau layan aku, boleh tak? Lepas tu saya cakap macam ni, aku dah lama dah tinggalkan benda ni dan aku tak ambil. Kalau boleh lah aku layan aku. Aku tengah, dia katalah dia tengah baru habis tak berapa deki ke apa semua kan. Saya cakap saya tak ambil benda tu. Saya dah lama dah tinggalkan. Start pada tu dia terus tekan kepala saya ni, suruh masuk kat dia punya kemaluan. Kiranya kolom orang cakap. Berkali-kali. Memang paling lama kolom. Usia Mamat tu umur dia sekitar berapa? Umur dia sekitar berapa tahun? Umur dia berapa tahun? Anggaran berapa tahun? 20 ke 30 ke? Anggaran ni dalam 25 ataupun 26. Okey, teruskan. Budak tu. Tapi tak silap kita orang bila apa yang perkongsian awak yang dengan kita sebelum kita buat recording ni, awak cakap dia sudah beristeri kan? Ada anak? Yes, dia memang dah beristeri dan dah ada anak. Aduh, lepas tu kes macam ni awak bawa ke mana ni? Pergi report polis lah? Dah selepas kejadian tu, saya daripada pukul 3 petang tau sampai pukul 8 malam dengan dia. Daripada pukul 8 malam tu, saya terus lari pada dia tak hantar saya balik. Saya terus sorok dekat semak, saya bagi dia keluar dulu naik motor daripada tempat kawasan tu. Saya terus call kawan saya suruh ambil. Lepas tu kawan saya ambil, hantar saya balik rumah, saya pergi cuci, buang pasir-pasir ni apa semua. Lepas tu saya ambil helmet, terus buat report polis. Oh. So, lepas buat report polis tu, apa tindakan? Lepas tu? Polis pun ambil kes lah cerita ni. Saya kena tunjuk lah saya punya belakang saya ada lebam-lebam, kesan kena heret, muka saya bengkak, kepala saya pun dah sakit. Apa yang minat? Saya nak tanya soalan Okey. Apa yang Minah rasa apabila diperlakukan seperti anjing, seperti binatang, Haiwan. Seperti haiwan, apa yang Minah rasa waktu tu bila dipaksa buat benda yang seksual, orang cakap kan, apa perasaan, apa yang bermain dalam fikiran sampai pukul 3 sampai pukul 8 5 jam, apa yang ada dalam kepala? Boleh cerita tak? Sebab masa dia tu, dah berpunya dia dah kahwin, so wife dia tak call lah dalam masa 5 jam. Wife dia memang tak call ke macam mana? Boleh jelaskan tak pemikiran? Sebab kita ni diperlakukan oleh binatang. Kita mindset kita dah habis je aku pergi balai, habis je aku pergi betau bini dia. Boleh cerita? Dalam masa tu wife dia ke sesiapa memang tak ada yang chat dia, tak ada yang call dia. Ada pun tempat kerja dia. Masa tu dia tengah rehat. Dia tengah rehat pada tempat kerja dia tu. Lepas tu orang tempat kerja dia chat lah mana-mana apa semua. Lepas tu dia bagi alasan kejap. Itu je sampai pukul 8 malam. Saya pun nak minta tolong orang. Telefon saya memang tak ada line langsung. E pun tak dapat, G pun tak dapat, apa pun tak dapat. Line memang tak ada. Saya nak minta tolong orang pun tak boleh. Bersambung.